all okay ya. So now kita kamu lebih dahulu dari 5A tau. Jadi teacher kasih habis satu lagi subtopik supaya kita boleh go together with them ya. Alright, so okay. Cikgu continue with the application ya, aplikasi. Aplikasi itu kegunaan kan. Kamu sudah tadi jack hydraulic. Now we are going to learn, kita akan belajar pasal satu lagi. Okay, kalau jack hydraulic tadi tidak berapa, cikgu rasa tidak berapa sukar lah. This one mungkin akan ada susah sikit. Okay, tengok ada suara teacher, suara cikgu ya. Okay, the first one, ini adalah sistem brake. Okay, brake pada kereta lah. Alright, boleh nampak cikgu punya screen? Can you see my screen now? I'm sharing my screen. Boleh nampak? Ya. Yuhu. Okay, ya. So this one is system brake ya. So sistem brake pada kenderaan beroda 4. Sistem brake yang kita belajar hari ni yang kenderaan beroda 4 lah ya. So meaning to say dalam sistem brake ni dia ada dua bahagian. Roda atau tayar depan dengan roda atau tayar belakang. So dalam kita punya brake hydraulic, okay, kita ada tekanan lah. Every time we talk about hydraulic, we apply tekanan. Okay, yang follow Pascal punya prinsip ya. So tekanan tadi dia akan pindahkan melalui bendalir ataupun cair kita iaitu minyak brake. So pernahkah dengar orang kata brake tidak makan, brake mati disebabkan oleh minyaknya hilang, minyaknya habis. Okay, why? Sebab kalau tiada minyak brake, okay, tekanan tidak dapat dihasilkan. So we cannot use kita punya pedal brake tu untuk menghentikan kedua-dua tayar, something like that. So kita ada dua jenis brake dalam kereta. Ini kena hafal. This one come out untuk soalan objektif. Kalau yang di depan kita panggil disc ataupun piring. Yang bahagian depan sini ya, disc brake ni ataupun brake piring bahasa Melayunya. Di belakang we call it brake gelendong ataupun dalam buku teks atau buku rujukan dia akan tulis gelendung. Okey, tapi dalam bahasa kalau bahasa dekat workshop dia guna DRAM drum ataupun DRUM drum. Itu menunjukkan tayar belakang lah ya, roda belakang. So now we are going to learn macam mana ia berfungsi. Cikgu slow-slow sikit. Kalau cikgu laju bagi tahu So now tengok betul-betul. Yes. The brake piring is hadapan makan. Yes, hadapan. Very good. Yang belakang drum lah. Kita buat dalam exam kita eja gelendung, drum, DRAM atau DRUM diterima. Drum or drum. Yes. Yang lebih besar dari piring. What Ivan? The brake drum lebih besar daripada brake piring. Oh ya, itu kalau dari segi mechanical properties, karakteristik mungkin lelaki lebih tahulah. So teacher ajar teori sajalah ya, based on whatever yang teacher faham, okay? So we just go slow. Yang penting kita punya aim, kita boleh dapat jawab soalan. Ini dia akan keluar kalau yang dua jenis brake ni, soalan objektif, dia akan tanya kalau tayar depan apa nama brake, tayar belakang apa nama brake begitu ya. So now kita akan belajar macam mana sistem brake hydraulic itu berfungsi lah. Okay. Sorry ya, teacher flu sikit. So kita pergi ke bahagian depan dahulu. Yang kamu nampak brake surah lah. Surah disc brake. Okay. So bila kita tekan pedal brake. Okay. Apa yang berlaku? Bila kita tekan pedal brake, kamu punya ombo silinder. This one lah, nampak my cursor ya. Kamu punya ombo silinder tadi akan tertolak lah. Tolak ke bawah. Macam kamu tekan steering kamu kan, dia akan tertolak ke bawah menghasilkan tekanan. So tekanan kita bermula di sini. So bila tekanan bermula di sini, dia akan, where's my cursor? Dia akan turun, kita pergi hadapan dahulu ya. Dia akan melalui satu pipe logam ataupun metal channel gitu kan. So dia akan pergi number 2 here. Tengok number 2. Sampai dekat number 2 ni, dia ada dua cabang. One, dia going straight here. Tekanan yang kedua, dia akan naik pergi ke sebelah sini. So, both side will get same pressure. Bahagian kiri pada silinder brake dengan bahagian kanan akan dapat tekanan yang sama. Boleh dapat tangkap?
Boleh dapat tangkap? Is it clear? Is it clear, class? Hello? Hello? Okay. Now sekarang apa yang berlaku? Tekanan tadi dia akan menolak ombo pada silinder brake. Okey, tengok yang di sini ya, ombo pada silinder brake both side. Ini like macam you punya shearing tu kan, kita akan buat tekanan. This side ada tekanan, the other side also ada tekanan. Dia akan press, tekan sampai menolak pad brake. Okey? Kalau dalam buku dia akan guna perkataan ladam brake, cikgu tidak silap. Pad brake ya biasanya, dia akan tekan menyebabkan wujudnya tekanan pada piring keluli. Piring keluli is tengah. Macam you ada jari ya, 2 jari, you letak duit shilling di tengah-tengah. And then you press you punya jari, dan kamu akan dapat rasakan duit shilling itu kuat-kuat. Itulah something here aku. Okay, so ada wujud geseran. Ada wujud geseran di antara siapa? Pad brake dengan piring keluli here. Pad brake yang warna merah, piring keluli yang paling tengah, warna biru di single one. Okay, so bila sudah ada geseran, then your tire will stop. Your tire stop, berhenti. Begitu ya. Itu tayar ataupun roda depan. Teacher kan akan guna 2 kali ya, tayar ataupun roda. Dalam exam dua-dua pernah diguna ya. So untuk bahagian depan, is it clear class? Untuk bahagian depan, is it clear? Okay. Is it clear? Jadi kan soalannya, okay. So soalannya yang selalu keluar dalam subjek bahagian B, kita akan tanya apakah yang menyebabkan tayar hadapan berhenti. The answer must be ada perkataan geseran, friction, tetapi antara siapa dengan siapa? Antara dengan pad brake dengan kamu punya piring keluli. Pelajar dia akan sebut silinder tu sebab this one kan nanti dalam exam dia bagi label selalunya. Lepas tu dia akan tanya macam mana tu roda depan boleh berhenti. So, kerana ada geseran di antara siapa? Pad brake ataupun dia akan guna ladam brake dan juga piring keluli. Tapi selalunya pelajar dia akan jawab cylinder brake. No. Cylinder brake ni dia akan terima tekanan, dia akan tekan you punya pad brake lah. Is it clear by this time? Boleh faham sikit-sikit? Is it clear? Alright, now we're going to discuss apa yang berlaku pada roda atau tayar belakang. So sama juga kalau ada yes. Yes, it's like getah kan? Yes, betul. Di dalam bentuk vulkan so daripada getah, betul. Macam brake getah gitu kan. Sorry ya. So now kita pergi yang di belakang ya. So kalau bahagian depan dia akan tanya pasal siapa bergeser dengan siapa. Di bahagian belakang soalan biasanya like this one. Okay, kita pergi one by one. Bila cikgu tekan pedal brake macam biasa, kita punya silinder utama dia akan tertolak. So dia press bahagian ini, dia will produce tekanan, hasilkan tekanan. So the tekanan will go to the other side di belakang. Tengok ke cikgu melalui nombor 2 yang di belakang ini. Kalau yang ke atas ini dia pergi tayar ke sebelah sana lah ya. Dia ada 2 side kan, tayar kiri kanan ya. So now dekat brake kamu ni, brake kita namanya gelendong boleh, gelendung boleh, drum or drum ya. So apa yang berlaku? Tekanan tadi menolak ombo dalam silinder brake, this one. Ini pun silinder brake, this one pun silinder brake. Tapi ini dia tekan ke dalam. If you see, you can see piring keluli di dalam. Dia compress something di dalam. Tapi ini, bila dia tekan, dia akan menekan keluar. Boleh faham? Silinder brake pada tayar belakang, pada brake gelendong, kamu nampak ke teacher, dia akan tolak menyebabkan kasut brake. Now, tengok kasut brake, warna apa kasut brake? Warna orange. Kasut brake kita tadi, dia akan menekan pelapik ataupun pad brake. Ni nah, yang warna merah. Alright, so the friction, geseran berlaku di mana? Di antara pelapik brake, tengok pelapik
brake, pelapik brake yang warna merah. Boleh nampak kah? Is it clear yang warna merah ni? Okay, di antara pelapik brake, okay, dengan gelendong. Gelendong is yang dia punya circle lah, overall brake. Is it okay? Boleh nampak? My cursor hilang loh. Boleh nampak tak? Bila ombong pada silinder brake menolak, dia akan menekan kasut brake yang warna orange ni. Both side lah orange ni kan. So and then the kasut brake dia akan menekan pelapik brake sehinggakan pelapik brake ni bergeser dengan bahagian yang warna biru which is gelendong brake. So itu akan menghasilkan geseran yang akan memberhentikan roda atau tayar pada bahagian belakang. It's slightly different dengan bahagian depan. Kalau depan dia tolak ke dalam. Dia akan kompres tekan piring keluli. Kalau yang belakang, dia akan ada geseran di antara semua permukaan gelendong brake dengan pelapik brake di sini. Is it clear? Boleh faham? Boleh. Okay. Kalau di hadapan dia akan tanya geseran dengan siapa kan. Kalau belakang biasanya dia suruh pelajar label. Dia akan suruh pelajar label mana satu kasut, mana satu pelapik, mana satu gelendong. Dia tidak pernah suruh pelajar label silinder sebab silinder senang. So untuk bahagian belakang ini kan roda belakang, pelajar akan keliru dengan kasut. Cikgu selalu cakap, kasut dulu baru ada lapisnya, cikgu cakap. Maksud cikgu tu, kasut dahulu duluan and then baru ada pelapiknya. And then baru kamu jumpa gelendong brake. Dia ada dia punya kadang-kadang pelajar akan label, pelapik baru kasut. Salah. Sebab yang ditekan oleh ombor silinder itu adalah kasut, bukannya pelapik. Is it clear by this time? Boleh faham sikit-sikit? Boleh. Teacher, Yes. this is brake chakra and berlaku at the same time kah? Ya, tapi kan kalau macam yang macam cikgu Eng pernah cerita lah, kalau ada certain kereta, ada teknologi kan, kalau kamu nampak kenderaan mau accident, kamu rasa tayar mana yang susah berhenti? Mana satu tayar yang susah berhenti? Betul ke? Betul ke tayar belakang? Depends on what car, sebab ada kereta brake belakang, brake depan. Betul, pandai. Tapi certain kan kalau kita laju, contohnya kenderaan kecil kan, bila kamu nampak tu movie kan, bila dia emergency brake kan, dia akan berhenti di depan and then belakang akan terlompat, betul? Dia akan macam ada lompatan sikit, betul? So sebenarnya bila kita belajar brake kan, ini according to Cikgu Eng lah, fizik punya perspektif ya, yang susah untuk diberhentikan adalah tayar belakang. Tayar depan is okay. But the most important thing, yang paling penting untuk berfungsi adalah tayar depan kamu. Alright? Sebab tayar depan tu dia akan membawa inersia yang tinggi lah. That is general information saja ya. Cuma teacher mau kamu mana satu soalan yang dia boleh soal bah. Kalau macam ini, susah dia soal suruh label. Biasanya label dia memang bagi, tapi dia akan tanya geseran dari siapa dengan siapa. Tapi di bahagian roda atau tayar belakang, dia selalu suruh pelajar label. Selalu soalan, betul-betul selalu. Kasut mana satu, pelapik mana satu, and then gelendong tu mana satu. Okay. So, untuk yang ini kami diingatkan, murid boleh jawab 4 ya, gelendong, drum dengan drum, DRUM. Walaupun dalam bahasa Inggeris kita sebut drum ya. So, takut kamu jumpa dalam buku rujukan. Okay. So, now kita belajar sikit lagi sebelum habis. This one dalam buku kamu, dalam buku kerja kamu ya. Macam soalan tadi juga yang jack hidrolik ya. So ini kamu akan buat sendiri. Cuba saya buat sendiri. Cikgu akan post jawapannya sebab kan ada satu orang pelajar, dia teacher tu, dia dapat join. Jadi bolehkah cikgu post jawapan pada 11-15 minit? Kita bagi kawan tu buat dalam 15 minit. Is it okay? We got class lah. Kalau lebih daripada itu pun, maksudnya kalau kamu sempat buat, then you can submit. Kalau tidak, malam pun okay, should be okay. Asalkan kehadiran kamu isi dulu.
I apa cikgu very linear, tidak ada masalah. I am too flexible. Alright? Is it okay? Is it okay? Are you okay, class? Okay. Alright. Hari ini boleh faham sikit-sikit? Boleh. Boleh ya, insyaAllah boleh ya. Okay, semoga terus bersemangat. Okay, thank you very much. Nanti kalau kita boleh retrieve, re-upload this one. Kalau tidak, nota sahaja ya. Thank you very much guys. Have a nice day. Take care. Buat cari muka surat yang ada sistem aplikasi sistem hidrolik. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, good. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, cikgu. Bye-bye. Thank you, Istighfar teacher. and have a nice day. Bye-bye.